Brunei ni nada papakan dibuat. Coba tata ni tinggal di negeri lain. Lagi see you. Ada Taylor Swift, ada Blackpink. Minggu besar nanti pindah ke Dapeda ni kan tinggal di sini ni. Boring. Hey, astagfirullahaladzim. Itannya nak muda cuma nenek. Malah akan syok-syok yang dipikirnya. Rupanya kenikmat bumi Brunei ni. Lai, berjari berkari jual orang dulu tu kan semakin mudah ni. Cuma nikah penghargaan yang kau berikan. Hai, barangkali belum kau tahu kalau ceritanya. Jadi lai, hai mulanya. Tanah Brunei ini luas. Tapi ketika penjajah datang saja kemari, habis orang mengambil kesempatan dengan masalah dalaman masa itu. Sedikit demi sedikit mengambil wilayah Brunei. Ada yang dirampas macam limbang itu. Ada yang dipaksa serahkan macam lebuan. Mun sudah kena gertak dengan kapal-kapal tentera orang. Dengan Mariam dapat install Sultan, siapa yang akan menenah? Sampai akhirnya tinggal secangkal saja Brunei ini macam masa ini. Itu pun tutong semua blade sikit lagi kan kena ambil. Karena tahu bayaran yang mantap untuk kedua-dua daerah ini. Tapi, Sultan Hashim tolak orang itu. Pasal titah panita dahulu. Apa akan terjadi kepada Beta? Pembesar-pembesar Beta dan keturunan Beta. Beta sudah tentu tinggal seperti pokok yang dibuang segala dahan dan rantingnya. Sultan Hashim masa itu terpaksa menerima perlindungan daripada kerajaan British pasal luan terdesak sudah Brunei. Keadaan masa itu mungkin hilang kali Brunei dari peta. Indah lagi wujud. Cuba kau bayangkan lai, habis tanah-tanah Brunei kena rampas. Monda sungai-sungai pun keluarga Sibruk ngambil. Sebab itu, perjanjian perlindungan pada tahun 1888 ditandatangani oleh Sultan Hashim pasal baginda percaya perjanjian ini dapat mempertahankan kewujudan Brunei. Masa 1906, kena rundingkan pasal kerajaan British kan buat tambahan untuk mendapatkan Presiden British Brunei. Hapus kulai Cuba Wang sambung. Izinkan ku tuan. Kau siapa? Pada tanggal 16 Disember 1941, kempen pendudukan Jepun di Brunei telah bermula. Mulanya, kedatangan mereka membawa harapan kepada rakyat Brunei untuk bebas daripada cengkaman British. Dan kempen tersebut telah menjanjikan akan mengembalikan pemerintahan Brunei kepada rakyat Brunei sendiri. Namun, hakikatnya, itu hanyalah propaganda Jepun sahaja. Memandangkan tatkala itu Jepun tetap berkuasa dan pemimpin Brunei yang dilantik Jepun tetap diawasi dengan ketat oleh jeneral-jeneral Jepun yang bengis. Sultan Ahmad Tajuddin dipencenkan dan hanya menjadi simbol negeri Brunei. Sumber makanan pun payah. Banyak rakyat-rakyat Brunei yang lari dan bertapuk ke dalam pendalaman kerana takut dengan Jepun dan menjaga maruah anak-anak bini bisdorang. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, pentadbiran Brunei diambil alih oleh British Military Administration. Pihak BMA mengetepikan anak-anak tempatan untuk memegang jawatan kerajaan, terutamanya anak-anak tempatan yang bekerja sewaktu pemerintahan Jepun. Mereka dituduh sebagai kaki tangan di bawah Jepun dan anti-Inggris. Kemudian, pentadbiran negeri telah diambil alih kembali oleh residen British. Dapat. Tapi pada tahun 1953, Baginda Sultan Omar Ali Saifuddin Saadu Kariwaddin sendiri mengemukakan cadangan bagi menubuhkan sebuah perlembagaan bertulis negeri Brunei. Mesyuarat demi mesyuarat, perundingan demi perundingan, turun naik rombongan Brunei ke London telah akhirnya membuahkan hasil pada 29 September 1959, iaitu Perjanjian Perlembagaan 1959 telah dipersetujui dan ditandatangani di bangunan Lapau Lama. Ini merupakan langkah pertama Brunei menuju kemerdekaan penuh. Tapi malangnya, pada 8 Disember 1962, peristiwa pemberontakan telah melambatkan langkah-langkah ini. Ianya bermula dengan serbuan Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang disokong oleh Parti Rakyat Brunei (PRB) di balai-balai polis, kediaman Menteri Besar dan Bumbungan 12. Serangan berlaku serentak di semua daerah. Kedengaran bunyi tembakan senapang di balai-balai polis seluruh negara terus-menerus hingga pagi.
Peristiwa ini tidak patut berlaku kerana penderhakaan ini hanya menggugat ketenteraman awam, menyusahkan orang ramai dan merenggut jiwa sebahagian orang. Walau bagaimanapun, bagi mengembalikan keamanan, Baginda Sultan menjanjikan pengampunan kepada semua pemberontak yang menyerah diri mereka. Peristiwa ini membuktikan pendekatan baik bagi mencapai kemerdekaan bagi Brunei pada ketika itu adalah dengan mengikut perlembagaan dan perundingan, bukan dengan pertumpahan darah yang sia-sia. Mun kau mau tahu lai, asalnya Brunei ini kena cadang untuk bergabung sama Sabah dan Sarawak menjadi Persatuan Wilayah Borneo Utara. Tapi berkali-kali Sultan menolak pasal menurut Baginda, Brunei bukan sebuah jajahan British seperti Sabah dan Sarawak. Tetapi hanyalah sekadar protektorat. Ketika pembentukan Malaysia, Brunei menolak untuk menyertai Malaysia kerana tidak bersetuju dengan syarat-syaratnya. Walaupun baik-balik dipajal dan digetap, Sultan masih tetap pendirian. Mulai hari itu, Brunei terpaksa belajar berdikari sendiri mentadbir negara sendiri. Pada tahun 1967, Baginda Sultan Omar Ali Saifuddin telah turun takhta bagi memberi peluang anak-anak Baginda untuk mentadbir negara. Sultan yang ke-29 ini dikenali sebagai Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Sultan yang muda ini meneruskan perjuangan ayahanda Baginda bagi memperoleh kemerdekaan penuh negeri Brunei. Sehingga perjanjian-perjanjian bersama British dimeterai pada tahun 1971 dan 1979 yang menjanjikan peralihan pentadbiran secara menyeluruh, termasuk urusan hal ehwal luar negeri kepada Brunei daripada British yang menjurus kepada kemerdekaan penuh negara Brunei Darussalam pada tahun 1984. Tepat jam 12.01 pagi, 1 Januari 1984, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah telah bertitah memasyurkan kemerdekaan Brunei. Setelah itu, laungan takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali yang diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kari Waddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan atulai, merdekalah Brunei bukan sebagai negara di dalam Malaysia, bukan sebagai sebuah provinsi di dalam Indonesia dan bukan juga sebagai bekas negeri jajahan British yang masih berajakan Raja British seperti Kanada dan Australia, tetapi sebagai sebuah negara Brunei yang berdaulat dan sejahtera. Jadinya lai, teruskan tiada perjuangan orang-orang dulu tu lai. Sama-sama memajukan negara kita nilai. Pengobatan free, pendidikan free, subsidi sana-sini, senang nilai hidup di sini ni. Yaitu tanggungjawab kita ni adalah untuk menyumbang jasa kepada negara Brunei Darussalam yang tercinta. Okey ni. Dede. Panjang George cerita kita sama si boy ni. Tidak kujua zaman dulu dah. Ya Allah. Ini siapa? Cuma nak terus kita masuk ke rumah ni.